Sinopsis Dew the Movie. Dew the Movie menceritakan tentang cinta terlarang yang dialami Pop dan Dew. Dikisahkan ketika remaja, Pop bertemu dengan Dew dan mereka pun berkawan rapat. Dew adalah anak lelaki yang tinggal bersama ibu tunggalnya. Dengan kemunculan Dew telah membawa warna baru dalam hidup Pop semasa mereka berkawan, dan lama-kelamaan mereka pun jadi tertarik antara satu sama lain. Sayangnya, pada era 1990-an, hubungan sejenis masih terlarang di Thailand. Pop mengajak Dew pindah dari bandar mereka untuk mencari tempat yang boleh menerima hubungan mereka. Namun, ibu Dew tidak menginginkan anaknya itu berpindah. Pop pun kecewa dan selepas itu mereka tidak pernah bertemu lagi. 20 tahun kemudian, Pop pulang ke bandar asalnya bersama isterinya dan kembali ke sekolah lamanya sebagai seorang guru. Lalu, terjumpa dengan seorang gadis yang bernama Liu. Dia mempunyai watak seperti Dew dan mengingatkannya pada cinta pertamanya saat remaja dulu. Pop mula tertarik untuk mencari tahu tentang muridnya ini dan pada masa yang sama, kisah silamnya bersama Dew mula membayangi hidupnya. Jadi, siapakah sebenarnya Dew? Apakah Pop akan bertemu kembali dengan Dew? Saksikan kisah sepenuhnya dalam Dew the Movie. Seterusnya, saya beralih kepada latar belakang filem Dew the Movie. Filem ini dilancarkan pada 31 Oktober 2019 yang bergenrekan romance dan drama. Filem ini berdurasi selama 125 minit dan pengembangan dilakukan di Thailand. Ini ialah pelakon utama bagi filem ini. Yang pertama ialah Sukalawat Kanaros yang memegang watak sebagai Pop. Watak kedua ialah Pawat Cik Sawangki yang memegang watak sebagai Dew. Seterusnya, watak ketiga ialah Liu yang dilakonkan oleh Darissa Kanposh. Akhir sekali, watak yang keempat ialah ibu kepada Dew yang dilakonkan oleh Apasiri Chandrasini. Seterusnya, filem ini diarahkan oleh Choket Sakvirakul yang merupakan seorang pengarah filem Thailand dan penulis skrip. Filem ini diterbitkan oleh CJ Major Entertainment. Kecelaruan identiti gender dan LGBT. Kecelaruan identiti gender atau gender identity disorder merupakan satu rasa tidak selesa dalam diri individu secara berterusan dalam perihal jantina dan kehendak untuk menukar rupa bentuk fizikal mereka yang bertentangan dengan fitrah asal kehidupan. Ia juga diklasifikasikan sebagai sejenis penyakit mental. Dan apakah pula LGBT? LGBT atau disebut sebagai lesbian, gay, bisexual dan transgender adalah golongan yang menghadapi kecelaruan identiti seperti individu yang menganggap dirinya terperangkap dalam tubuh fizikal jantina yang berlainan daripada tubuh fizikal asal mereka serta berlawanan dengan pemikiran dan perasaan mereka. Apakah kaitan kecelaruan identiti gender dan LGBT? Kecelaruan ini berlaku disebabkan oleh pertembungan pemikiran dan pemahaman dalam istilah gender dan jantina, dan di akhirnya wujud juga golongan LGBT dalam masyarakat tidak kira usia, agama dan negara. Malahan, perkara ini tidak dapat diketengahkan kerana timbulnya rasa malu dan resah dalam menerima jantina mereka menyebabkan mereka merasa tidak selesa dan tidak berpuas hati dengan jantina masing-masing. Oleh itu, wujudnya kumpulan LGBT yang kini semakin berleluasa terutamanya di media sosial. Ia akan mendorong kepada kegiatan sumbang antara kaum sejenis melalui trend di media sosial terutamanya dalam kalangan golongan remaja. Kehadiran kelompok sebegini telah mencetuskan pertikaian hangat terutamanya dalam kalangan masyarakat Islam kerana ianya menganggap sebagai satu masalah sosial yang menyebabkan akhlak dan moral dalam kalangan orang-orang Islam runtuh dan telah bersasar jauh daripada fitrah asal kelahiran mereka. Oleh itu, pencanggahan pemahaman dan pendidikan daripada orang sekeliling memberi pengaruh berlakunya kecelaruan identiti gender yang sehingga berlakunya LGBT. Fitrah berasal dari akar kata fatara dalam bahasa Arab yang bererti membuka atau meluap, juga bererti perangai, tabiat, kejadian, asli, agama dan ciptaan. Fitrah juga mempunyai makna asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal. Hanya hawa nafsu dan juga kejahilan yang membuatkan seseorang itu tidak beriman dengan Islam atau merasa berat untuk mengamalkan syariat Islam. Jadi, berbalik kepada filem yang telah kami kaji, dapat saya kaitkan dengan sepotong ayat daripada Al-Quran yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Daripada surah Al-Hujurat ayat 12. Seterusnya beralih kepada hak asasi LGBT. Walaupun artikel 8-2 Perlembagaan Persekutuan secara jelas menghuraikan perlindungan daripada diskriminasi berdasarkan gender, namun tiada perlindungan yang tegas bagi golongan transgender berdasarkan identiti atau ekspresi gender mereka dalam Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan. Jelas lagi merujuk kepada Undang-Undang Jenayah Sivil Seksyen 377B Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa sesiapa yang melakukan hubungan seks luar tabi'i secara
secara sukarela akan dihukum penjara maksimum 20 tahun termasuk sebatang. Di pelbagai lapisan masyarakat Malaysia, golongan transgender dituntut untuk mematuhi norma-norma didasari oleh gender yang ditetapkan semasa waktu kelahiran mereka untuk mengakses segala manfaat. Contohnya, peluang pekerjaan, berkahwin secara sah, mengambil anak angkat ataupun berkhidmat dalam tentera. Seperti rajah yang telah kami paparkan, beberapa norma yang telah digariskan oleh kerajaan negara yang golongan transgender perlu mematuhi. Seterusnya beralih kepada penerimaan budaya golongan LGBT dalam masyarakat. Menurut sebuah analisis data dari Tinjauan Global Attitude Towards Transgender People Malaysia, sebahagian besar peserta tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa masyarakat Malaysia telah pergi terlalu jauh dengan menggunakan golongan tersebut berpakaian menyerupai jantina berlawanan dan hidup sebagai satu jantina walaupun mereka dilahirkan sebagai jantina yang lain. Meskipun begitu, majoriti juga bersetuju dengan kenyataan bahawa mereka bimbang untuk dedahkan anak-anak mereka kepada golongan LGBT kerana golongan LGBT ini dipercayai mampu mencabuli tradisi budaya mereka. Bagi anda lihat di skrin ini, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi masyarakat kini terjebak dengan LGBT. Faktor yang pertama ialah pengaruh budaya barat. Kini terlalu banyak agenda budaya barat yang semakin meluas untuk menarik minat orang ramai tentang perbuatan LGBT. Contohnya, filem atau drama yang berkaitan dengan aktiviti LGBT yang diterbit oleh orang barat yang semakin berleluasa untuk tontonan umum tanpa ditapis yang tersebar di YouTube, Netflix dan sebagainya. Sebagai contoh, filem Cuti Movie ini sendiri yang secara tidak langsung mempromosikan aktiviti LGBT yang mempamerkan adegan-adegan yang panas tanpa ditepis. Faktor yang kedua ialah kurangnya didikan serta penghayatan agama di dalam diri. Kurangnya didikan agama membuatkan seseorang itu menganggap isu LGBT merupakan perkara yang biasa. Malah, kurangnya didikan agama juga menyebabkan kebanyakan golongan LGBT mewujudkan persepsi bahawa sekali yang berlaku adalah takdir yang ditetapkan oleh Tuhan dengan meneruskan perbuatan terlarang itu dan langsung tidak berusaha untuk melawan persepsi tersebut. Faktor seterusnya, pengaruh internet dan media sosial. Kini terdapat media sosial yang menggalakkan masyarakat terjebak dengan perbuatan LGBT. Antara aplikasi media sosial yang berkaitan dengan LGBT ialah Grindr, Hornet, Dash dan sebagainya. Media sosial seperti ini sangat mudah digunakan, iaitu hanya perlu write turun aplikasi tersebut di telefon pintar masing-masing dan ini memudahkan seseorang untuk bertemu pasangan sesama sejenis di aplikasi tersebut. Selanjutnya, terjebak dengan sikap rakan sebaya yang dari golongan LGBT. Rakan sebaya merupakan kenalan yang terdekat. Hal ini mungkin rakan sebaya dari golongan LGBT itu menunjukkan perkara yang menarik seperti hak kebebasan tentang perbuatan LGBT yang dapat menarik minat perhatian rakan yang lain. Bukan itu sahaja, ada juga rakan yang menghasut rakan-rakan yang lain untuk menjadi sebahagian daripada golongan LGBT. Hasutan dari rakan tersebut memudahkan seseorang individu itu terpedaya dan terpengaruh dengan aktiviti LGBT tersebut. Kurang kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak merupakan salah satu faktor. Kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa dan keluarga terhadap anak-anak memberi peranan yang penting. Hal ini supaya dapat memberikan anak-anak merasa mereka mendapat kasih sayang dan perhatian yang secukupnya. Ketegasan ibu bapa yang sering memarahi anak-anak juga menyebabkan mereka berasa tertekan dan menyebabkan mereka mencari seseorang untuk diluahkan masalah sehingga tidak mengharapkan kebergantungan mereka kepada ibu bapa dan ahli keluarga. Menurut drama Cuti Movie ini juga merupakan anak yang sering dimarahi oleh ayahnya. Faktor yang terakhir ialah pengaruh masa silam. Masa silam seperti putus cinta atau kecewa yang memberi nostalgia hitam atau trauma banyak untuk menyukai pasangan yang berlainan jantinya. Seterusnya, pengaruh masa silam yang disebabkan oleh penderaan seksual sewaktu zaman kanak-kanak seperti pernah dilewati atau dicabut pada usia yang muda atau pada zaman kanak-kanak yang telah menjadi titik permulaan dan mendorong seseorang itu terlibat dalam LGBT. Seterusnya ialah kesan amalan LGBT terhadap individu. Pertamanya ialah kecelaruan identiti atau krisis identiti, iaitu sejak dari lahir mempunyai perasaan suka kepada sesama jantina atau sesama jenis. Hal ini menyebabkan amat sukar dibentuk. Lalu ketika umur semakin meningkat, mereka akan lebih kepada melakukan pemberontakan terhadap diri sendiri dan kepada masyarakat. Seterusnya ialah penyebaran pelbagai penyakit, contohnya penyakit AIDS, HIV dan penyakit kelamin. Dan seterusnya ialah sukar untuk mereka kembali kepada fitrah asal kerana perasaan sayang yang mereka tidak dapat kawal. Seterusnya ialah seks sesama jantina membentuk persekitaran yang tidak sihat untuk generasi yang akan datang. Lalu hubungan terhadap golongan ini yang terlalu baik sehingga mereka tidak mengambil peduli pun terhadap kritikan masyarakat terhadap mereka sendiri. Seterusnya ialah kesan amalan LGBT terhadap keluarga. Pertamanya ialah kekurangan kasih sayang dari ibu bapa menyebabkan mereka mencari dari pasangan sejenis. Lalu mereka meluangkan lebih banyak masa bersama dengan rakan sejenis sesama jantina daripada keluarga mereka sendiri. Seterusnya, masyarakat akan memandang selong terhadap keluarga kerana tidak dapat menjaga nama keluarga itu sendiri. Ketiga, mengancam sistem kekeluargaan, iaitu melalui fitrah kejadian manusia dan tujuan manusia itu dicipta. Seterusnya ialah perkahwinan sesama jenis akan terus leluasa. Lalu pihak berkuasa sukar untuk membendung perkara ini dengan pantas.
Contohnya pihak Jabatan Agama Islam Malaysia. Kesan yang terakhir ialah kesan amalan LGBT terhadap negara. Yang pertama ialah mengganggu keharmonisan sejagat dan keamanan negara kepada sesebuah negara itu sendiri, terutamanya negara Islam yang boleh merosakkan nama Islam itu sendiri. Keduanya ialah menjejaskan sistem sosial masyarakat, iaitu boleh merosakkan akhlak dan asas tamadun dan budaya Islam itu sendiri. Dan ketiga ialah golongan ini akan meminta hak asasi manusia untuk diiktiraf kewujudan mereka, iaitu hak yang mereka minta ialah hak SOGI, iaitu Sexual Orientation Gender Identity, iaitu pengiktirafan orientasi seksual LGBT sebagai hak-hak asasi manusia dan sejagat. Dan terakhir ialah wujudnya stigma masyarakat terhadap institusi perundungan syariah dalam negara, iaitu kerana sebab mereka gagal untuk mengawal perkara ini dengan betul. Dan terakhir ialah golongan ini juga akan dikenakan hukuman atau sebatan mengikut enactment dan akta-akta yang telah ditetapkan oleh undang-undang bagi setiap negara dan negara masing-masing jika disampaikan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Seterusnya, kita beralih kepada cabaran mengekang LGBT. Cabaran yang pertama ialah masyarakat mengkritik dan menuduh pihak berkuasa mencampuri urusan peribadi dan kebebasan dalam perhubungan. Cabaran yang kedua ialah undang-undang terhadap kelompok LGBT tidak diketengahkan dan tidak dipandang serius. Cabaran yang ketiga ialah masyarakat berpendapat bahawa undang-undang Islam adalah melanggar kebebasan hak asasi manusia. Okey, yang pertama sekali, cara-cara untuk menyantuni golongan kecelaruan identiti gender. Ini adalah dengan tidak menghukum keinginan luar fitrah itu sebagai gila atau mempunyai masalah mental. Walaupun secara fitrahnya lelaki sukakan perempuan dan perempuan sukakan lelaki, tapi ada kejadian yang berlaku di luar kebiasaan dan ianya memang berlaku, contohnya golongan kecelaruan identiti gender ini. Oleh itu, kita haruslah membimbing mereka untuk ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah dakwah bil hikmah atau berdakwah dengan bijaksana. Dengan pendekatan dakwah ini, kita dapat menarik perhatian golongan ini untuk memahami agama, sekaligus menurunkan keinginan mereka untuk menyukai sesama jantina. Kita dapat menekankan beberapa elemen yang penting seperti kesedaran kerohanian, bimbingan fardu ain, kesedaran kesihatan dan motivasi kerjaya, agar golongan ini dilengkapi dengan pengetahuan yang dapat merubah mereka menjadi lebih baik dan kembali kepada fitrah. Akhir sekali, sebagai satu komuniti, kita haruslah sentiasa memberikan sokongan sama ada daripada segi mental, fizikal maupun spiritual kepada golongan ini agar mereka tidak merasa kesorangan dalam menempuhi cabaran dunia ini. Kita juga haruslah sedar yang kita bakal diminta pertanggungjawabannya di hari kebangkitan kelak. Kita sebagai satu jemaah wajiblah memberi sokongan sesama Muslim kerana berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang maksudnya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat sisaan-sisaannya. Dengan itu, marilah kita mengambil pengajaran daripada ayat ini dan menjadi insan yang diredai Allah. Sebagai kesimpulan, golongan kecelaruan identiti gender ini hanyalah manusia biasa seperti kita yang selalu melakukan dosa. Yang membezakan kita hanyalah bagaimana kita mengawal diri daripada menahan nafsu dan melakukan ibadah. Justru kita haruslah saling memperingatkan tentang kebaikan dan mencegah keburukan sesama manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.